Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video kali ini kami akan membincangkan tentang hak asasi manusia yang bertajuk LGBT. LGBT merupakan singkatan kepada lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Istilah ini digunakan pada tahun 1990 bagi menggantikan frasa komuniti gay atau komuniti yang memiliki orientasi seks terhadap sesama jenis. Sejak kebelakangan ini, isu LGBT semakin hangat di kalangan masyarakat kerana ada yang menerima dan ada yang menolak LGBT. Oleh itu, kita tengok pandangan ahli kumpulan kita yang menerima dan menolak LGBT. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Siddiq serta rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Seperti yang kita sedia maklum, manusia mempunyai hak untuk melakukan apa sahaja seperti yang telah termaktub dalam kebebasan hak asasi manusia. Mereka boleh sahaja terlibat dari segi politik, ekonomi, sosial selagi ianya tidak melanggar undang-undang yang telah ditetapkan. Terima kasih Saudara Afiq. Saya juga bersetuju agar kerajaan Malaysia mengiktirafkan orientasi seksual dan identiti jantina yang dikenali sebagai SOGI. Namun, kita tahu bahawa Malaysia merupakan kerajaan Islam. Oleh itu, LGBT ini sangatlah dilarang sama sekali di Malaysia. Hal ini kerana ianya melanggar hukum syariah Islam. Tetapi, pada pendapat saya, manusia adalah sama rata, mahupun mereka di kalangan golongan LGBT ataupun tidak. Semua orang berhak dilayan dengan sama rata tanpa mengira seksualiti dan identiti jantina mereka. Dan banyak orang mengatakan diri mereka sebagai open-minded. Tetapi jika melibatkan isu LGBT ini, mereka akan mengecam dan membanteras golongan ini sehabis mungkin. Sebagai contoh, Thailand merupakan negara tersohor yang ramah LGBT. Pada tahun 2015, Thailand menyetujui Perundangan Kesetaraan Gender yang melarang adanya diskriminasi berdasarkan gender. Perundangan ini bertujuan untuk melindungi golongan LGBT ini daripada ditindas. Oleh itu, kita hendaklah hormati golongan LGBT ini sekiranya anda tidak bersetuju dengan pilihan mereka, bukan bermaksud anda berhak untuk mendiskriminasi mereka. Most importantly, educate yourself. Terima kasih Saudari Rodzena binti Kamil atas pandangan anda sebentar tadi. Okay. Negara Amerika sangat fokus terhadap isu hak asasi LGBT kerana menurut mereka dengan tidak adanya diskriminasi dan diskriminalisasi terhadap orang-orang LGBT, maka kehidupan LGBT akan berjalan sama normalnya dengan orang-orang heteroseksual. PBB telah bekerja dengan negara-negara anggota untuk menolak diskriminasi dan kriminalisasi berdasarkan homofobia dan transfobia bagi LGBT. Okay. Perjuangan kaum LGBT terus berlanjutan hingga tahun 1978, termasuklah International Lesbian and Gay Association ILGA di Coventry, Inggris. ILGA didirikan dengan tujuan untuk memperjuangkan hak asasi kaum homoseksual secara internasional dan diterima di kalangan masyarakat luas untuk turut serta dan aktif dalam kegiatan-kegiatan di bidang sosial, bidang ekonomi, politik dan budaya tanpa memperhatikan persoalan identitas gender mereka. Okay. Perjuangan golongan LGBT kelihatan memperoleh sokongan di beberapa buah negara tertentu, antaranya negara Belanda. Negara terawal yang meluluskan perkahwinan sivil sesama jenis iaitu pada tahun 2001. Undang-undang yang diluluskan itu memberikan hak perlindungan dan manfaat yang sama kepada pasangan sejenis yang terlibat sebagaimana yang diberikan kepada perkahwinan heteroseksual, termasuklah hak pengambilan anak angkat. Okey, baiklah. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Selamat sejahtera semua. Nama saya Julian Emrana Jimmy. Saya daripada kelas WA21. Okey, untuk topik hari ini adalah mengenai LGBT. LGBT merupakan singkatan daripada lesbian, gay, bisexual dan transgender. Okey, kebanyakan manusia di dunia ini menolak gejala LGBT ini kerana perbuatan LGBT ini dianggap tidak logik dan di luar norma manusia.
kenapa dia anggap sedemikian? Okey, dengar ya. LGBT ini mereka tidak dapat melahirkan zuriat mereka sendiri. Oleh itu, mereka mengambil cara saintifik ataupun mengambil anak angkat sebagai zuriat mereka. Okey, seterusnya seperti yang anda tahu, LGBT juga sangat dipandang hina oleh setiap masyarakat di dunia ini. Hal ini kerana perbuatan mereka merupakan perbuatan yang songsang dan sangat memalukan untuk diri mereka sendiri. Okey, untuk poin yang seterusnya saya akan serahkan kepada Cik Alicia. Thank you. Saya rasakan kita patut menolak LGBT ini, Julian, kerana LGBT ini memberi ancaman yang cukup besar kepada fitrah semula jadi manusia. Walaupun isu ini sering disembunyikan oleh pihak media, namun kita patut menolak LGBT ini kerana aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh pengamal LGBT ini bertentangan dengan kehendak semua agama dan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia. Di samping itu, kita juga berpendirian untuk menolak LGBT ini kerana negara kita Malaysia berpegang kepada prinsip perlembagaan raja-raja dan agama Islam sebagai agama persekutuan. Selain itu, setiap makhluk yang diciptakan oleh Tuhan adalah yang terbaik kerana Tuhan merupakan pencipta yang terbaik di dunia. Apa pula pendapat awak, Syafira? Benar, saya bersetuju dengan kenyataan daripada saudari Julian dan juga saudari Alicia. Saya juga membantai LGBT ini kerana perbuatan ini adalah dilarang oleh setiap agama. Sebagai contoh, agama Islam misalnya menganggap bahawa perbuatan homoseksual ini adalah satu dosa besar dan juga dilaknat oleh Tuhan. Perkara ini dapat dibuktikan dengan kisah kaum Nabi Lut yang telah diturunkan malapetaka kerana mengamalkan hubungan songsang ini. Hal ini demikian kerana manusia telah diciptakan berpasangan sejak dari zaman Nabi Adam dan juga Siti Hawa lagi. Lelaki diciptakan berpasangan dengan wanita dan wanita pula diciptakan berpasangan dengan lelaki. Jadi adalah tidak wajar untuk manusia pada masa kini membangkitkan isu ini kononnya untuk mendapatkan hak sama rata mereka kerana perbuatan ini adalah salah bagi setiap agama. Jadi setelah kita melihat video-video tentang dua belah pihak yang memperjuangkan LGBT dan juga menentang LGBT, wajarkah golongan LGBT ini diberikan hak kebebasan yang sama seperti rakyat biasa? Pada pendapat anda, wajarkah? Fikirkanlah.